acara pada petang ini dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah dan salam satu Malaysia. Bagi kita menambah keberkatan majlis pada petang yang berbahagia ini, dipersilakan Saudara Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang yang ceria ini kami berhimpun dalam satu majlis penyampaian anugerah MAPIM 2012. Dengan rahim-Mu ya Allah, kami bermohon agar majlis ini beroleh keredaan dan keberkatan-Mu serta sentiasa dalam naungan-Mu. Kurniakanlah limpah rahmat, petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Kurniakanlah jua kesejahteraan buat semua tokoh istimewa yang kami raikan pada petang ini. Akhirnya ya Allah, jadikanlah majlis kami ini penuh dengan kemesraan. Teguhkanlah semangat kami dalam meneruskan perjuangan menerbitkan karya-karya ilmiah yang mendidik minda, serta jadikanlah ia pemangkin untuk kami terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Rujahan Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Merangkap Pengurusi Lembaga MAPIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Asma Ismail, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana MAPIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Hishamuddin Jamaluddin, Pengurusi Jawatan Kuasa Pemilihan Anugerah MAPIM 2011. Yang berbahagia Encik Muhammad Khair Ngadirul, Pengurusi Jawatan Kuasa Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2011. Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salam muhibah, salam satu Malaysia dan selamat datang ke Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2011. Majlis ini bertujuan memberikan penghargaan kepada ilmuwan dan karyawan penerbitan dalam institusi pengajian tinggi negara. Dan kita telah menyaksikan perkembangan yang sihat dalam dunia penerbitan akademik. Justru MAPIM meneruskan tradisi memberikan penghargaan kepada kalangan karyawan dan ilmuwan yang telah nyata memberikan hasil yang bermutu dalam bidang penerbitan. Tradisi penganjuran anugerah ini sangat bermakna sekali. Justru kehadiran Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi merupakan lambang sokongan yang tidak berbelah bahagi. Meskipun dalam rangka jadual yang sangat ketat kerana Yang Berhormat Datuk Seri perlu bergegas untuk jadual penerbangan yang menyusul selepas ini, namun masih sempat memperuntukkan masa bersama kami. MAPIM ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih. Kita berikan kepukan kepada Yang Berhormat. Tidak hadirin sekalian, bagi menyingkap hasrat dan aspirasi di sebalik majlis pada petang ini, dengan sukacita dipersilakan Yang berbahagia Profesor Rujahan Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang berbahagia Prof. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berusaha Profesor Asma Ismail, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana MAPIM. Yang berusaha Profesor Hishamuddin Jamaluddin, Pengurusi Jawatan Kuasa Pemilih MAPIM 2011. Encik Khair Ngadirul, Pengurusi Jawatan Kuasa Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2011.
Anak Chancellor, Timbalan Chancellor, penggiat-penggiat penerbitan ilmiah Malaysia, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertamanya saya memanjat kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam majlis penyampaian anugerah MAPIM 2011, acara tahunan yang dilaksanakan setiap tahun, dan kita ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi yang dapat meluangkan sedikit masa pada petang ini untuk bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang yang akan diumumkan nanti. MAPIM ataupun Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi hari ini merupakan satu majlis yang menggabungkan semua sekali penerbit-penerbit ilmiah ataupun penerbit-penerbit akademik di Malaysia. Hari ini kita mempunyai 27 ahli bernaung di bawah kita, yang terdiri daripada penerbit-penerbit daripada institusi pengajian tinggi, daripada pusat-pusat penyelidikan dan juga agensi-agensi kerajaan. Dan kita merasa bangga kerana mutu penulisan, jumlah penerbitan makin bertambah dan kualitinya makin meningkat hasil usaha keras yang dijalankan oleh MAPIM setiap tahun. Datuk Seri dan hadirin-hadirat yang hormat sekalian, objektif kita very jelas, very clear untuk memastikan kelestarian dalam penerbitan ilmiah di Malaysia. Kita MAPIM sentiasa bekerja keras untuk mengadakan bengkel-bengkel memantapkan penulisan akademik seperti bengkel penulisan. Kita menganjurkan jerajawara kepada seluruh negara supaya kita dapat menghasilkan buku-buku ataupun jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang bermutu tinggi dari aspek teknikal dan dari aspek kandungannya. Berkenaan dengan majlis pada kali ini, iaitu Majlis Anugerah MAPIM, ia merupakan acara tahunan yang telah diadakan selama ini untuk mengekalkan atau untuk melestarikan penerbitan ilmiah dalam negara. Sebab kita yakin melalui sedikit pengiktirafan yang kita berikan kepada penggiat dalam industri ini, mereka akan merasa dihargai dan secara tidak langsung akan memberikan semangat kepada mereka untuk bekerja lebih keras lagi dan memertabatkan dalam penghasilan buku ilmiah yang cemerlang. Dan inilah satu-satunya penghargaan yang kita berikan kepada karyawan yang unggul dalam bidang penerbitan ilmiah di Malaysia. Hadirin yang dirahmati sekalian, akhir sekali bagi pihak Majlis MAPIM dan juga Jabatan Pengajian Tinggi di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua individu dan juga organisasi yang akan menerima anugerah pada petang ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada semua warga MAPIM atas khidmat bakti yang dicurahkan, terutama sekali kepada bekas ketua pengarah dan juga bekas pengurusi Majlis MAPIM pada sebelum ini, yang juga sepatutnya hadir pada hari ini untuk menerima penghargaan daripada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, walaupun bagaimanapun beliau tidak dapat hadir pada petang ini kerana berada urusan luar negara, dan kita mengharapkan Datin ada sampai dah sudah berada sini untuk menerima bagi pihak Datuk Dr. Raden Umar. Jadi akhir sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa pemilih yang telah bertumpus lumus untuk mengenal pasti calon-calon yang layak, dan akhir sekali kepada Urustia Anugerah MAPIM 2011 kepada Cik Khair Nadirudin yang telah berjaya melaksanakan majlis pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin sekalian, anugerah MAPIM bakti bersambut mencorak akal wahananya kalam, budimu pemimpin terus bertaut, katamu sejengkal namun maknanya dalam. Sidang hadirin, tiba masanya untuk kita mendengar amanat Yang Berhormat Menteri. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2011. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Rujahan Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi merangkap pengurusi
Lembaga MAPIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Asmah Ismail, Pengurusi Jawatankuasa Pelaksana MAPIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Hishamuddin Jamaluddin, Pengurusi Jawatankuasa Pemilih Anugerah MAPIM 2011. Yang berbahagia Encik Muhammad Hir Ngadirun, Pengurusi Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah untuk tahun ini. Naib Chancellor, pegawai kanan kementerian dan juga jabatan, Deputi Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya sukalah saya melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis penyampaian anugerah penerbitan Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia ataupun MAPIM tahun 2011 pada petang yang berbahagia ini. Sesungguhnya saya amat berbesar hati menerima jemputan sekaligus diberikan peluang untuk menyampaikan pengiktirafan kepada para pemenang dalam majlis anugerah bagi kali yang kelima tahun ini. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada urusdia dan juga jawatankuasa pelaksana MAPIM kerana telah berjaya menghimpun dan menyatukan sebegitu ramai penerbit, institusi pengajian tinggi, institusi penyelidikan dan juga agensi kerajaan. Semoga dengan penganjuran majlis sebegini, ia mampu menjadi perangsang kepada kelangsungan budaya penulisan dan penerbitan buku ilmiah yang berkualiti dari semasa ke semasa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ketinggian pemikiran dan wacana masyarakat boleh dilihat melalui penulisan dan penghasilan karya-karya ilmiah yang dihasilkan pada zamannya. Penulisan dan karya ilmiah ini juga menjadi wahana atau sifat dalam proses perkembangan ilmu yang bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan pada sesiapa yang membacanya, tetapi turut membuka minda, menyuntik kesedaran dan empati dalam kalangan masyarakat sehingga berupaya mencetuskan falsafah dan pemikiran baru tentang kehidupan. Karya-karya agung seperti Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, The Clash of Civilization oleh Samuel P. Huntington, dan Blue Ocean Strategy oleh W. Chan Kim dan Rennie Mauborgne telah banyak mengubah perspektif dan persepsi manusia terhadap kehidupan yang sememangnya kompleks lagi mencabar. Umum mengetahui bahawa ketiga-tiga karya agung ini mengupas tentang manusia dan kehidupannya. Jika Ibn Khaldun menyatakan bahawa masyarakat tidak statik, sentiasa berubah dan berkembang, Samuel P. Huntington pula bercakap soal manusia akan sentiasa berkonflik dan bertelagah demi mencapai matlamatnya. Namun, melihat kepada gelagat dan kerenah manusia yang sentiasa berbalah dan berpecah ini, W. Chan Kim pula menawarkan kehidupan manusia yang lebih aman dengan pendekatan kolaborasi atau strategi lautan biru. Malah konsep idea ini digunakan pakai oleh banyak pihak, termasuk kerajaan dalam berhadapan dengan isu dan cabaran semasa. Pendek kata, karya-karya ini amat besar pengaruhnya, malah berupaya menjadi penentu kepada hala tuju pemikiran dan juga persepsi manusia. Penerbitan ilmiah seringkali dikaitkan dengan terbitan pemikiran dan falsafah yang tinggi akan penulisnya. Ia juga bermakna kita tidak dapat lari daripada mengaitkan penerbitan ilmiah dengan peranan Institut Pengajian Tinggi IPT
khususnya ahli akademik dan para penyelidik dalam menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi. Ini kerana satu-satu penerbitan ilmiah mestilah berasaskan kepada hasil penyelidikan dan kajian saintifik yang berasaskan kepada fakta dan juga kebenaran. Selari dengan falsafah dan peranan IPT sebagai pusat kecemerlangan ilmu, penerbitan ilmiah dianggap sebagai pemangkin utama kepada pengukuhan tradisi ilmu, penyebaran dan perkembangannya kepada masyarakat dan juga negara. Saya dimaklumkan jumlah penerbitan buku ilmiah oleh ahli-ahli MAPIM direkodkan sebanyak 570 buah judul pada tahun 2011, iaitu meningkat daripada 501 buah judul pada tahun 2010. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada semua. Dan daripada jumlah itu, 70% adalah buku yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Ini bermakna penerbitan ilmiah mempunyai peranan penting apabila ia juga dapat mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi setanding dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Ini kerana melalui penerbitan ilmiah lah bahasa Melayu menjadi bahasa intelektual yang digunakan untuk mengungkap, menggarap dan mencerminkan ketinggian pemikiran. Apabila bahasa Melayu sudah menjadi bahasa ilmu tinggi, ia pastinya memberikan nilai ekonomi yang tinggi sekaligus menolak tanggapan sesetengah pihak bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang hanya dikaitkan dengan taraf kehidupan yang rendah, iaitu bahasa yang dituturkan oleh mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada peranan dan sumbangan penerbitan ilmiah ini, usaha-usaha untuk memperkukuhkannya, terutama mempertingkatkan jumlah pengeluaran, hendaklah dilakukan secara strategik. Ini termasuk menyediakan ekosistem yang kondusif seperti sistem galakan dan sokongan kepada ahli-ahli akademik supaya dapat menerbitkan penulisan ilmiah mereka, lebih-lebih lagi termasuk dalam bahasa Melayu. Pada tahun lalu, Kementerian Pengajian Tinggi telah melancar pelan tindakan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT. Pelan tindakan ini antara lain mengambil kira soal pengiktirafan, pembangunan dan kemajuan karier ahli-ahli akademik, seperti mewajibkan penerbitan buku atau bahan-bahan akademik dalam bahasa Melayu sebagai kriteria perjawatan atau kenaikan pangkat, mewujudkan anugerah kepada ahli akademik di peringkat universiti yang cemerlang dalam penerbitan akademik bahasa Melayu, dan menambah kategori anugerah baru, iaitu anugerah penterjemah karya ilmu dalam bahasa Melayu dan anugerah akademia bahasa Melayu dalam anugerah akademik negara pada masa yang akan datang. Kementerian percaya dengan adanya sistem galakan seumpama ini, kita bukan sahaja berjaya meningkatkan jumlah penerbitan ilmiah, tetapi sekaligus dapat memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi yang penuh kredibiliti. Selain daripada memberi fokus kepada ahli akademik, peranan penerbit universiti ataupun university press yang menjadi nadi penerbitan ilmiah di IPT juga perlu diberikan perhatian. Dalam hal ini, mereka perlu mempergiatkan usaha mencari naskah-naskah terbaik untuk diterbitkan. Ini boleh dilakukan dengan menerbitkan tesis-tesis terpilih yang telah dihasilkan oleh graduan, sama ada di peringkat sarjana dan ijazah kedoktoran di universiti masing-masing. Selama ini, banyak tesis yang telah dihasilkan tersimpan dalam perpustakaan semata-mata dan hanya boleh diakses oleh sebahagian kecil sahaja. Saya percaya tesis-tesis yang dihasilkan ini wajar diterbitkan kerana ia telah melalui proses penyelidikan dan kajian yang mendalam. Apatah lagi, dapatan-dapatan baru dan penting yang terkandung dalam tesis tersebut wajar dikongsi bersama, bukan sahaja oleh komuniti ilmuwan yang lain dan masyarakat, tetapi juga kerajaan dalam mempengaruhi
dasar-dasar yang akan dilahirkan. Lebih penting, ini boleh dianggap sebagai satu proses pemindahan ilmu ataupun knowledge transfer yang akhirnya membawa manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Selain menerbitkan buku ilmiah daripada tesis-tesis yang terpilih, penerbitan buku ilmiah juga boleh diperbanyakkan melalui usaha penterjemahan. Dalam hal ini, IPT tempatan juga disaran supaya dapat menterjemahkan setiap penulisan akademik yang dihasilkan dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu untuk memelihara dan memperkasakan lagi bahasa kebangsaan. Pada masa yang sama, buku-buku tempatan yang baik dan yang layak untuk bacaan masyarakat antarabangsa boleh kita terjemahkan ke bahasa asing dan diedarkan ke peringkat antarabangsa, sama ada dalam bentuk cetakan atau penerbitan dalam bentuk buku elektronik ataupun e-book. Tuan-tuan dan puan-puan, seperkara lagi, dalam kegairahan kita merancangkan lagi penulisan ilmiah ini, adalah wajar jika ia turut menjadi pemangkin kepada usaha memperkayakan lagi kajian tentang sejarah negara bangsa kita. Sehubungan dengan itu, saya mencadangkan supaya IPT di Malaysia meningkatkan lagi aktiviti penyelidikan dan penerokaan ilmu secara saintifik dalam bidang sejarah dan arkeologi. Saya juga berharap ada aktiviti penggalakan, sama ada dalam bentuk pertandingan atau pemberian anugerah tertentu kepada mereka yang bergerak aktif dalam kajian dan penerbitan sejarah negara bangsa kita. Mungkin peranan ini boleh diterajui oleh penerbit IPT selain badan-badan yang telah diperkasakan dalam bidang penerbitan dan penyimpanan khazanah negara seperti Arkib Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, penerbit-penerbit besar lainnya dan Satuan Sejarah Malaysia. Pada masa yang sama, saya turut mencadangkan agar penulisan berbentuk biografi juga wajar diperbanyakkan lagi oleh penerbit IPT, khususnya dalam menengahkan pemikiran tokoh dan pemimpin negara, agar semua pengalaman dan perjalanan kehidupan mereka boleh dikongsi bersama dan menjadi iktibar oleh generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa disangkal lagi, penerbitan ilmiah adalah agenda penting negara yang perlu diperkasakan dalam usaha memperkukuhkan budaya ilmu dan perkembangannya, selain memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi di negara. Melalui usaha-usaha yang telah saya nyatakan tadi, saya yakin ia akan memperkasakan lagi penerbitan ilmiah dan juga MAPIM sebagai satu badan yang berautoriti dalam bidang penerbitan buku ilmiah di Malaysia. Bagi melonjakkan lagi peranan MAPIM dalam memertabatkan penulisan ilmiah di negara, saya mencadangkan agar anggota keahliannya tidak terhad kepada IPTA sahaja, tetapi dipeluaskan kepada institusi pengajian tinggi swasta. Saya percaya dengan jumlah IPTS yang lebih besar daripada IPTA, termasuk jumlah tenaga pensyarahnya seramai 32,992 orang berbanding 28,571 orang di IPTA, maka IPTS boleh menyumbang secara kritikal kepada peningkatan jumlah penerbitan ilmiah di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha kita dalam merancangkan penerbitan ilmiah yang mampu mencorakkan minda anak bangsa dan memperkayakan khazanah ilmu negara. Maka dengan kata-kata itu, dengan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua mereka yang akan berjaya mendapat anugerah pada tahun ini, maka saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan majlis penyampaian anugerah MAPIM bagi tahun 2011. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khaliluddin, Menteri Pengajian Tinggi yang baru saja merasmikan acara
pada petang ini. Sebagai tanda terima kasih, dipersilakan mantan pengarah MAPIM Dr. Anis Malik Toha dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan mantan pengarah penerbit MAPIM yang kedua, dipersilakan Puan Zawiyah Matsari dari Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dipersilakan wakilnya. Ini adalah merupakan the unsung heroes, wira yang tidak didendang, tidak dihantar mungkin kepada sebilangan kita, dan diucapkan terima kasih kepada Profesor MAPIM sebagai agensi penerbitan akademik tertinggi negara. Justru mari mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Asma Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana MAPIM, untuk menyampaikan laporan Anugerah MAPIM 2011. Dipersilakan yang berbahagia. Berbahagia Datuk Profesor Dr. Rujhan Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, merangkap pengurusi lembaga MAPIM, Naib-Naib Chancellor dan Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pegawai-Pegawai Utama Kementerian Pengajian Tinggi, Dev-Dev Kehormat, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, semua warga MAPIM, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu MAPIM. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Ilahi atas limpah kurnia dan dengan izinnya, Anugerah MAPIM bagi tahun 2011 akan dapat disempurnakan pada petang ini. Urusan berkaitan anugerah ini bermula pada bulan Oktober 2011 dengan proses pentiklanan anugerah, seterusnya penerimaan pencalonan, proses penilaian oleh panel dan penilai, dan akhirnya sampailah ke kemuncaknya, iaitu Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2011. Pada tahun ini, Anugerah MAPIM 2011 mempertandingkan 4 kategori berbanding dengan 3 kategori bagi Anugerah MAPIM 2010. Kategori yang baru ialah kategori buku terbaik terbitan bukan MAPIM, dan pada keseluruhannya kategori adalah seperti berikut, iaitu kategori anugerah buku terbaik, kategori anugerah buku terbaik terbitan bukan MAPIM, kategori anugerah makalah jurnal terbaik, kategori anugerah editor naskah terbaik. Sebanyak 19 institusi telah mengambil bahagian daripada 27 anggota MAPIM dengan sejumlah 63 pencalonan telah diterima. Penilaian untuk anugerah MAPIM dibuat dengan mengikut kaedah dan tata cara yang telah ditetapkan dan menggunakan skema pemarkahan yang telah diperakukan oleh Jawatan Kuasa Pemilih Anugerah MAPIM 2011 dan dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Induk. Berikut diumumkan keputusan pemenang yang telah disahkan. Keputusan adalah seperti berikut. Bagi anugerah kategori buku terbaik, bagi bidang kemanusiaan dan sains sosial, buku yang telah memenangi adalah Pentadbiran Kolonial dan Isu Pemilikan Tanah di Kelantan 1881 hingga 1941. Saya juga akan menerangkan kekuatan buku ini. Buku ini menghidangkan satu kajian yang groundbreaking dengan menggunakan kajian kes yang amat relevan. Gaya penulisannya yang tersendiri, kritikal dan menarik serta mematuhi semua aspek teknikal penerbitan buku ilmiah. Penulisnya adalah Nick Haslinda Nick Husin dan penerbitnya adalah penerbit Universiti Sains Malaysia. Bagi bidang sains, teknologi dan perubatan, judul buku adalah Aplikasi Sistem Pintar dalam Pengurusan Sisa Pekerja. Ruang lingkup wacana dalam buku ini adalah berkaitan isu semasa yang sangat relevan dalam pengurusan sistem pekerja. Pengarang berjaya membincangkan isu ini secara ilmiah, sistematik dan jelas, dan pengarangan amat baik dan mudah dibaca serta mematuhi semua aspek teknikal penerbitan buku ilmiah. Penulisnya adalah Latifah Abdul Manaf dan penerbitnya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bagi anugerah kategori makalah jurnal terbaik dalam bidang kemanusiaan dan sains sosial, makalah yang menang adalah berjudul Technical Efficiency for Rubber Smallholders under RISDA's Supervisory System Using Stochastic Frontier Analysis. Dan jurnal adalah Journal of Sustainability Science and Management, Volume 6, nombor 1. Makalah ini berjaya membincangkan teori dan aplikasi praktikal dalam penyeliaan RISDA dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis. Ia memberi satu pandangan baru yang boleh diterokai oleh pendidik lain pada masa hadapan. Ia juga membuka perspektif yang seimbang dalam penerapan aspek pengurusan dan juga pengembangan idea. Penulis adalah Nik Hashim Nik Mustafa dan penerbit adalah penerbit Universiti Malaysia Terengganu. Bagi bidang sains, teknologi dan perubatan, makalah berjudul Impact of Forest Fragmentation on the Genetic Diversity and Population Structure of Pachycondylia obscurans in Sabah, Malaysia, Borneo. Ini ada berkenaan semut ya. Dan jurnal ini adalah Asian Myrmecology Volume 4. Makalah ini merupakan satu-satunya usaha kajian memperlihatkan kesan pemecahan ataupun fragmentation ke atas habitat dan kehidupan dalam persekitaran. Hasil kajian ini boleh membantu kita memahami kesan aktiviti pembangunan terhadap sumber asli dan sistem ekologi di Malaysia. Penulis adalah Noel Tawatau, Neil E. Harper, Mariati Muhammad, Che V. Ken, Jeremy B. Searle dan Jane K. Hill. Dan penerbitnya adalah penerbit Universiti Malaysia Sabah. Kategori editor naskah terbaik. Bagi bidang kemanusiaan dan sains sosial, buku bertajuk Radikalisme Melayu Perak 1945-1970. Editor ini berjaya memperlihatkan tahap kualiti editorial yang tinggi. Kesungguhan editor dalam kerja-kerja editorial membantu meningkatkan kualiti buku dari aspek bahasa, persembahan dan pemantapan buku. Editor bukan saja berupaya menyunting dengan baik dari segi bahasa, malah mampu memberi ulasan dari aspek penulisan serta mengesan kesamaran yang dipaparkan oleh penulis dalam manuskripnya. Sumbangan editor membantu meningkatkan kualiti keseluruhan buku ini. Editor naskah adalah Rosiana Radli dan penerbit adalah penerbit Universiti Sains Malaysia. Bagi bidang sains, teknologi dan perubatan, bukunya berjudul Kimpalan Gas dan kekuatan sumbangan editor dalam proses penerbitan adalah cukup berkesan. Kemahiran editor dalam kerja-kerja editorial membantu meningkatkan kualiti buku ini dari aspek bahasa dan keseluruhan organisasi buku. Editor turut membantu penulis dalam meningkatkan mutu penulisan melalui kerja editorial yang teliti. Editor naskah Rosiana Radli dan penerbit adalah penerbit Universiti Sains Malaysia. Dengan itu, sekian makluman bagi laporan Anugerah MAPIM 2011. Saya serahkan majlis kembali kepada pengacara majlis. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan pemenang anugerah buku terbaik kemanusiaan dan sains sosial dengan judul buku Pentadbiran Kolonial dan Isu Pemilikan Tanah di Kelantan 1881-1961. Dr. Nik Haslinda Nik Husin, penerbit Universiti Sains Malaysia. Penerima anugerah bakal membawa pulang trofi, sijil dan wang tunai RM15,000. Masing-masing RM12,000 untuk penulis dan RM3,000 untuk pihak penerbit. Tahniah kepada Dr. Nik Haslinda. Untuk pemenang anugerah buku terbaik Sains, Teknologi dan Perubatan dengan judul buku Aplikasi Sistem Pintar dalam Penulisan Sisa Pepejal, dipersilakan Dr. Latifah Abdul Manaf, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ulang trofi, sijil dan wang tunai RM15,000.
Masing-masing 12,000 untuk penerbit dan 12,000 untuk penulis dan 3,000 untuk penerbit. Tak boleh tertukar itu. Untuk pemenang anugerah makalah jurnal kemanusiaan dan sains sosial dengan tajuk makalah Technical Efficiency for Rubber Smallholders under RISDA Supervisory System Using Stochastic Frontier Analysis, dipersilakan Profesor Dr. Nik Hashim Nik Mustafa, penerbit UMT. Untuk kategori ini, pemenang atau penerima anugerah bakal menerima trofi, sijil dan wang tunai RM7,000. 6,000 untuk penerbit, sementara pecahan 1,000-nya untuk pihak penerbit. Diteruskan lagi dengan penerima anugerah makalah Jurnal Sains, Teknologi dan Perubatan dengan tajuk makalah Impact of Forest Fragmentation on the Genetic Diversity and Population Structure of Pachycondyla, tentang semut itu tadi. Dipersilakan pengarangnya Profesor Datin Marati Mohamad dari penerbit Universiti Malaysia Sabah. Untuk kategori ini juga, penerima anugerah bakal membawa pulang trofi, sijil dan wang tunai RM7,000. Kita teruskan lagi untuk penerima anugerah editor naskah terbaik kemanusiaan dan sains sosial dengan judul buku Radikalisme Melayu Perak 1945-1970. Pemenangnya adalah Puan Roziana Radli dan penerbit Universiti Sains Malaysia. Persilakan. Juga RM7,000, RM6,000 untuk editornya, sementara RM1,000 pecahan untuk penerbitnya. Juga dipersilakan sekali lagi Puan Roziana Radli untuk kategori editor naskah terbaik sains, teknologi dan perubatan dengan judul buku Kimpalan Gas. Penerbit yang sama, penerbit Universiti Sains Malaysia. Dua anugerah digondol oleh Puan Roziana Radli. Dan MAPIM juga ingin menyampaikan anugerah sanjungan kepada individu yang telah memberi jasanya yang tersendiri dalam membantu memperkasa MAPIM, seperti yang telah pun diwar-warkan di awal acara. Penerima anugerah sanjungan adalah Datuk Engineer Dr. Raden Omar Raden Sohadi, dan dipersilakan Datin Nur Syam Ahmad untuk tampil menerima anugerah sanjungan. Kita berikan tumpukan kepada Datin Nur Syam Ahmad. Tahniah kepada semua pemenang dan tahniah juga kepada penerima anugerah sanjungan. Dan sebagai tanda kasih daripada pihak penganjur, mari mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Rujan Mustafa. Kita akan bergambar. Nah, sebagai tanda terima kasih daripada pihak penganjur, mari mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Rujan Mustafa untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan merakamkan setinggi penghargaan kerana kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri ke majlis pada petang ini. Cenderahati berupa buku-buku dan naskah terbitan MAPIM mungkin cukup untuk memenuhi masa Yang Berhormat untuk tempoh 1 bulan barangkali. Kita berikan tepukan sekali kepada kesemua pemenang dan juga tetamu terhormat Yang Berhormat Datuk Seri, dan pihak media ingin bergambar sekali Yang Berhormat Datuk Seri untuk tujuan promosi dan juga publicity. Semenjak mula diperkenalkan, anugerah MAPIM telah pun memperkenalkan sebilangan penerbit, pengkarya, karyawan buku bagi karya-karya ilmiah, dan ini pastinya sudah pun mula memenuhi pasaran, bukan semata-mata untuk tujuan kajian akademik, tetapi juga cabarannya adalah untuk mempromosi dan mempopularkan bahan-bahan karya ilmiah ini dalam pasaran terbuka. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pemenang. Kita berikan tepukan kepada pemenang sekali lagi, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin kerana kesudian untuk memeriahkan acara pada petang ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri memberikan erti yang besar kepada keberadaan MAPIM dan juga karya-karya ilmiah yang bakal diterbitkan untuk masa depan. Selesailah sudah majlis penyampaian anugerah MAPIM 2011. Mari mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi, kerana kesudian menyampaikan anugerah seketika tadi. Untuk bicara jadual penerbangannya. Terima kasih sekali lagi dalam kesibukan yang ada masih lagi sempat untuk meluangkan masa bersama warga MAPIM. Sebentar itu sidang hadirin sekalian.
sekalian masih terus dipersilakan untuk menjamu selera. Kita akan masih terus menjamu selera sambil berhibur bersama artis Aswar. Kawan-kawan